الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim kerana sudi bersama-sama kita pada kuliah duha dengan tadabbur surah Al-Fatihah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur, barisan AJK-nya serta para sahabat jannah. Jadi untuk memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan ketika kuliah sedang berjalan. Dan sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan nutup aurat dan beradab sopan. Sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah. Atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan akidah ini sehingga hari kiamat. Kita dah sampai ihdinas siratal mustaqim. Kita dah sampai ihdinas siratal mustaqim dan semalam kita lalui maksud ihdina. Berilah kami petunjuk, dan kenapa kami, itu menunjukkan kesatuan. Kita bukan minta sorang-sorang, tapi kita minta on block secara beramai-ramai, berkelompok. Kita bukan hanya minta kita seorang, tetapi kita minta untuk orang lain. Kita minta untuk orang lain. Dan ihdina juga dalam bentuk hidayah itu kita mohon dan kita nak bukan diberi sekali, tetapi diberi setiap poin dalam kehidupan kita. Setiap daripada setiap tahap kehidupan kita. Kalau kita rujuk kepada suratul A'la. Suratul A'la juzuk yang ke-30, surah yang ke-87.
surah yang ke-87, Allah kata allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Yang telah menciptakan dan ciptaan itu dijadikan sempurna. Fasawwa ni sempurna. Lengkap ciptaan tu. Yang telah menciptakan manusia, kita diciptakan dan ciptaan kita ni sempurna. Fasawwa. Dan ada orang tanya, orang yang cacat tu kan tak sempurna. Kan orang cacat macam ni. Cacat kan tak sempurna. Kesempurnaan penciptaan ini adalah mengikut standard Allah Subhanahu Wa Taala, bukan standard kita. Kesempurnaan yang Allah beri ialah bukan ikut nilai yang kita letak, tapi nilai yang Allah nak. Kan ni yang pakai baju putih ni. Ni. Yang jadi apa nama juru cakap World Cup Qatar. Dia sangat sempurna. Walaupun dari sudut fizikalnya kita melihat kurang, tapi di sisi Allah dia diberikan tenaga, daya upaya yang cukup untuk dia hidup. Sempurna untuk dia. Kita je yang melihat, ini tak sempurna, ini cacat, malah macam-macam kita gelar. Sedangkan Allah beri itu cukup dan sempurna. Fasawwa. Fasawwa. Sama juga macam haiwan-haiwan, binatang yang apa? Haiwan transparent. Macam ikan ni. Ikan ni, adakah kita melihat ikan ni sempurna? Tak sempurna sebab dia pelik daripada yang lain. Dia tak sama. Dia kurang warna. Dia tak ada sisik. Sedangkan inilah level kesempurnaan di sisi Allah. Kepelbagaian penciptaan dia. Kan tapir macam ni, apa hidung macam ni macam cacat. Tak, itulah level kesempurnaan. Fasawwa. So dalam surah Al-A'la, bila Allah sebut tentang kami telah cipta dan kami mula penciptaan sehinggalah mencapai tahap kesempurnaan, in between antara penciptaan dan kesempurnaan tu, Allah kata wallazi qaddara fahada. Kamilah yang bertanggungjawab untuk meletakkan kadar-kadar dan hidayah petunjuk setiap peringkat penciptaan tu. Waktu kita baby, Allah beri kadar dan Allah beri hidayah, panduan. Waktu baby lelaki dan baby perempuan berbeza kadar susu yang dia consume. Kalau baby lelaki, kadar susunya 2 kali ganda berbanding baby perempuan. Hidayahnya juga berbeza. Hidayahnya sekadar selayaknya hidayah petunjuk bagi seorang baby. Dia hanya perlu tahu baby, pada peringkat baby, dia hanya perlu tahu macam mana cara nak minta. Macam mana cara nak minta. Kan ada cara bunyi ringitkan baby. Kalau dia kata
tu dia minta apa. Kalau dia kata A tu dia minta apa. Kalau dia kata tu dia minta apa. Kalau suara dia terketar-ketar tu dia minta apa. Ada beza. Dan itulah kadar hidayah yang Allah beri. Tangisan setiap baby tu ada kadar dan itulah hidayah yang Allah beri. Kita lahir-lahir dulu, ada tak masuk kursus 2 minggu bagaimana nak menyusu? Tidak. Allah dah bagi dah. Kadar dan hidayah. Malah Allah bukan saja beri kadar dan hidayah agar dia boleh minta. Tetapi jantung, paru-paru, pankreas, buah pinggang, semuanya membesar dengan kadar dan SOP hidayah yang Allah beri. Petunjuk yang Allah beri. Waktu kita baby, waktu kita kanak-kanak, hidayah dan kadar berbeza. Setiap hari yang kita lalui ada kadar dan hidayah berbeza. Ada hari kita dapat kadar makan nasi tu lebih banyak berbanding hari yang lain. Terutamanya waktu hujung-hujung tahun macam ni. Banyak jabatan kerajaan buat majlis penghargaan kepada staf. So dapatlah makan, tidur dekat hotel. Kadar berbeza berbanding hari-hari sebelum. Maka orang berlumba-lumba kalau malam itu temanya malam Bollywood. Dibelilah baju-baju, peralatan-peralatan, make-up. Seolah-olah macam dialah paling Bollywood dalam dunia. Itulah kadar dan hidayah yang Allah beri. Tinggal lagi kita memilih untuk mengikut atau tidak. Itu ihdina, beri kami panduan, beri kami petunjuk. Dan ada bahasa yang lain yang Allah guna bukan dalam bentuk hidayah, tapi Allah sebut dalam bentuk ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Syams ke? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia, kepada nafsu ni, kepada nafsu, fujuraha, jalan yang buruk dan jalan yang baik. Inilah bentuk ilham dan hidayah, panduan. Ada panduan kau nak buat buruk, ada panduan kau nak buat baik. Sehingga kan panduan nak buat buruk ni tuan-puan, kadang orang jadikan dalam bentuk TikTok, YouTube, buat filem. Siapa-siapa yang ada melanggan Netflix, pernah tengok tak Money Heist? Dia merancang macam mana nak rompak bank. Dia buat filem. Filem tu meletup pula. Ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi terpulang pada kita nak pilih jalan, nak pilih yang buruk atau yang baik. Dan dia sangat subjektif. Buruk dan baik ni tuan-puan, sangat subjektif. Dia bukannya blanket statement, yang putih kena putih, yang hitam kena hitam. Dia bukan macam pilih warna. Buruk dan baik ni, dia berdasarkan individu. Dia berdasarkan case by case. Setiap orang tak sama. Apa yang buruk dan baik buat saya, belum tentu buruk dan baik buat bonda. Apa yang buruk dan baik buat saya tak sama dengan apa yang buruk dan baik buat Yusra. Pada moderator pun sama. Dan itu tertakluk kepada bagaimana kita telah melalui hidup kita ni. Sebab tu hidayah tu kita mohon pada Allah, nak semua orang dapat.
supaya kita bukan sahaja terpandu untuk menjadi nakhoda kepada kapal yang kita layari, tetapi kita nak setiap kapal ini tidak bertembung. Kenapa saya cakap buruk dan baik kita tak sama? Tuan-puan, kita sudah melalui surah Hujurat. Dah lalui ke belum? Kalau belum, nanti kita lalui surah Hujurat. Dalam surah Hujurat ini, pada seruan yang ke-6, Allah sebut, Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan berbeza, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Bila kita kenal mengenal, kita tahulah orang tu punya baik buruk, apa dia punya level of standard baik dan buruk, dan kita tidak melampau batas. Kalau Jawa bercakap dengan mak bapak dia, beraku kau je. Dan itulah standard penghormatan perbualan antara anak dan mak bapak. Aku kau. Mak, aku nak pergi sana. Tapi di sudut Malaysia yang lain, perkataan aku tu tak baik, tak elok. Kalau Brunei, aku, kita. Dan kalau kita berdoa pada Allah, ya Allah, engkaulah yang maha baik. Kita sebut engkau. Tapi tidaklah dalam bentuk singkat, beraku kau. So ada nilai-nilai itu yang kita perlu kenal dan faham supaya hidup kita sentiasa terpandu. Kita mohon hidayah dari Allah agar kita tidak melampau. Itu fungsi dan tujuan. Kita mohon panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus hidup. Ihdina. Kemudian kadangkala panduan tu ada tapi samar-samar. Macam mana nak buat? Teruskan hidup. Teruskan sebut nama Allah. Allah akan beri panduan tu pada waktu yang tepat. Dan bila kita kata kita minta panduan, minta Allah tunjuk, jangan pernah kita ada idea awal petunjuk yang macam mana yang kita nak. Kan biasanya contoh yang paling munasabah waktu kita dulu istikharah nak kahwin. So bila kita buat istikharah, bila ditanya dah buat istikharah, dah, tapi belum mimpi. Kan? Bila kata dah istikharah, dah, tapi tak dapat petunjuk pun, tak mimpi pun, macam nak pilih? Itu maksudnya apa? Kita pilih macam mana kita nak petunjuk tu. Kita yang pilih macam mana, bentuk macam mana kita nak petunjuk tu. Istikharah, kita mohon Allah pilih buat kita. Dan tak semestinya Allah kena tunjuk dalam mimpi. Dan ihdina, nasta'in dan ihdina diletak back to back, diletak berturutan, nasta'in dan ihdina. Tujuannya supaya kita kenal satu lagi konsep dan hidup dengan konsep itu.
konsep tawakal mewakilkan apa yang kita mohon dan minta pada Allah. Istikharah tak semestinya datang dalam bentuk mimpi. Ketika kita mohon pada Allah untuk dapatkan jodoh yang baik, tunjuk dulu usaha kita untuk benar jadi baik. Dan speaking of which, speaking tentang jodoh, saya ada baca satu perkongsian yang sangat menarik tentang bagaimana kita membesarkan, bagaimana kita membina tanggapan antara lelaki dan wanita sejak dari kecil. Macam mana kita membesarkan anak lelaki dan wanita? Kalau anak lelaki, apa bentuk dan jenis mainan yang kita belikan untuk mereka? Apa bentuk dan jenis mainan yang kita beli untuk mereka? Ultraman, He-Man, game, permainan, kereta-kereta, traktor, dinosaur. Kan anak lelaki. Kita belikan dia mainan dan kita perkenalkan pada dia, hidup ni engkau boleh main. Main. Tapi anak perempuan, apa jenis mainan yang kita belikan untuk anak perempuan? Kita belikan mereka anak patung. Kita belikan mereka set masak-masak. Kita belikan mereka set dapur, set doktor. Dan anak patung represent apa sebenarnya? Represent tanggungjawab. Kau kena jaga, kau kena sikat, kau kena pastikan dia bersih. Main masak-masak dan itu juga nanti dilihat mak dia asyik masak. Dan dalam minda dia duk fikir, oh perempuan ni masak penuh dengan tanggungjawab. Kena jaga anak, kena masak. Kena jaga anak, kena masak. Kena berhias. Kan? So untuk lelaki, pandang-pandang kau lah nak hidup terus dengan mainanmu. Tapi anak perempuan diletak tanggungjawab. Itu yang kita lihat, anak perempuan lebih cepat matang berbanding lelaki. Kalaulah anak lelaki itu diberikan mainan dalam bentuk tanggungjawab, dia akan lebih matang awal berbanding rakan dia yang lain. Sebab tu kita perlu panduan dan petunjuk dari Allah. Beri idea macam mana nak ajar anak. Doa, ihdina, tunjukkan kami ya Allah. Tunjukkan kami. Sebab risikonya tuan-puan, siapa yang memperkenalkan idea tanggungjawab kepada anak lelaki kalau dia tak sedia dan dia kahwin nanti? Akhirnya keluarga itu dapatlah suami yang tak bertanggungjawab. Isteri memendam rasa. Suami hanya tahu hobi dia, tanpa dia ambil kisah tentang tanggungjawab menyara keluarga.
Plus dia tak rasa benda tu salah kalau dia lebihkan hobi dia. Sehingga dia beralasan, oh minta maaf, hobi abang mahal. Sanggup buat pinjaman bank semata-mata nak dapatkan hobi ni. Tukar rim kereta, beli alat yang mahal-mahal. Sedangkan wang yang sama, dia boleh gunakan untuk beri nafkah pada anak dan isteri. Suatu istikharah tu, dia bukan tentang nak dapatkan suami yang baik. Tapi suami yang kita boleh bergantung harap. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ustaz cerita pasal yang belum kahwin Ustaz. Kami dah berpuluh tahun kahwin. Macam mana ni Ustaz? Tuan-puan, hanya Allah yang boleh ubah qalbun, hati manusia yang sentiasa berbolak-balik. Allah yang boleh tetapkan dia dan Allah yang boleh ubah. Maka kita, sewaktu baca Fatihah semacam ini, kita benar-benar merasa diri kita ni hamba. Ya Allah, aku ni hamba. Iyyaka na'bud. Aku tak upaya, aku tak berkuasa untuk ubah dia. Aku ni hamba, Ya Allah. Dan aku serahkan padamu, Ya Allah. Bantulah aku, pandulah aku. Aku tak mampu nak buat apa-apa. Boleh tak kita berdoa dengan ayat ini dengan letak Allahumma sebelum ihdina? Tentang boleh atau tak boleh tu, yang itu ada perbahasan, ada perbincangan ulama. Tapi bagi saya, apa yang Allah dah stated, itu dah cukup sempurna. Apa yang Allah dah stated, itu dah cukup sempurna. Sebab kalau dia perlu kepada penambahan Allahumma, Allah letak tu Allahumma hdinas siratal mustaqim. Kalau dia perlu kepada penambahan itu, Allah letak dari awal lagi. Tapi kerana Allah letak begini, saya selesa hanya ambil ayat ni as it is. Tanpa perlu sebarang penambahan. Sebab kita tahu kita berdoa kepada siapa. Tanpa perlu letak Allahumma. Gitu. Okey. Sebab ayat Quran ini, dia ada ayat-ayat yang berbentuk doa. Berbentuk doa. Dan kadang-kala doa tu menggunakan kata ganti nama yang kita rasa tak sesuai. Maksudnya, contoh macam Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim tentang diri dia dan anak dia untuk kekal solat. Kan? Rabbi ja'alni, jadikan aku dan keturunanku muqimas salah. Jadi kalau kita nak ubah kepada Rabbi ja'alna, maka ada certain part dalam ayat tu perlu diubah. Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Tatkala kita baca ayat itu, jangan anggap itu sebagai ayat Quran. Anggap dia sebagai kalimah doa dan permohonan. Tu dia sifir dia macam tu. Dan tanpa sebarang penambahan, kita buat. Dan ada beza antara
doa yang kita ungkapkan dengan idea kita, dengan kita ubah, berbanding doa ayat Quran asal. Apa bezanya? Bezanya ialah doa ayat Quran asal sudah pun terbukti dan pernah dimakbulkan. Sedangkan doa kita, doa peribadi kita, doa yang kita sendiri fikir, minta pada Allah, belum terbukti dimakbulkan. Kan? Doa para Nabi dalam Quran. Kenapa Allah letak dalam Quran? Sebab sudah pun dimakbulkan, terbukti. Nabi itu berjaya. Allah selamatkan. Doa Nabi Nuh, Nabi Zakaria, dia terbukti dapat anak. So saya prefer ambil doa dalam Quran as it is. Sebab dia sudah pun terbukti pernah dimakbulkan. Gitu. Okey. Kemana tadi? Oh, sebab apa kahwin. Kahwin. Dah tua macam mana Ustaz? Hati boleh berbolak-balik. Kita teruskan berdoa. Minta Allah pandu dan tunjuk. Dalam masa yang sama, kekalkan kehidupan harmoni suami isteri. Jangan sindir-sindir, jangan maki-maki. Kita rapat hubungan kita dengan Allah, Allah akan satukan hubungan kita suami isteri. Dia bentuk macam piramid. Dia bentuk macam piramid. Ini suami, ini isteri. Semakin ini suami, ini isteri. Okay? Yang di atas ni Allah. Semakin kita rapat ke atas, kan semakin bertemu suami dan isteri. Semakin kita jauh dari Allah di atas, suami dan isteri itu semakin jauh. Ya benar, mulut antara panca indera yang susah nak dikawal. Mulut antara panca indera yang susah dikawal. Cara nak kawal panca indera itu, salah satunya dengan berpuasa. Berpuasa. Itu juga cara Allah guna supaya kita meruntuhkan dinding nafsu dan ego. Puasa. Puasa. Betul, orang berpuasa pun boleh mengumpat. Bila dia mengumpat waktu dia berpuasa, maksudnya dia tak faham tentang puasa pun. Dia tak faham tentang puasa. Bagi dia puasa hanya menahan diri dari makan dan minum. Dari satu tempoh. Dalam satu tempoh. Tapi dia tidak melihat puasa sebagai hanya menahan diri. Makan minum tu contoh. Puasa ialah tahan diri. So perjuangan kita untuk menahan diri tu. Yang lebih malang ialah dia bukan tak puasa, dia berpuasa. Tapi sebab terbiasa dengan puasa, maka dianggap hari-hari yang dilalui macam tak ada beza antara puasa dengan tak puasa. Sehingga dia susah nak kawal diri. Puasa dia tak mampu untuk kawal diri dia. Allah ada sebut tentang solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau puasa yang seharian itu pun tak dapat
nak menahan diri dia, apakan lagi solat yang hanya beberapa minit. So berpuasalah untuk bina batu-batu tembok agar kita dapat kawal diri. So ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita sampaikan pujian pada Allah dan hanya padanya saja permohonan ditujukan, maka layaklah hal itu diikuti dengan permintaan. Begitulah cara kita berdoa dengan baik. Puji Allah, kemudian baru nyatakan permohonan. Puji dulu Allah, kemudian nyatakan kehendak. So setiap doa kita mulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Itu kan ayat pujian kepada Allah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Itulah ayat pujian. Puji dan puji dan puji Allah. Kemudian barulah minta Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal afiyah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Barulah minta. Puji dulu baru minta. Itu SOP panduan yang kita dapat daripada surah Fatihah. Nak berdoa, puji dulu. Kerana seorang hamba, dia sentiasa perlu Allah. Tiap saat. Dan keperluannya supaya Allah beri kita ni teguh, mantap, bertambah, berpanjangan hidayah. Sebab kita tidak ada kuasa untuk mendatangkan manfaat atau menghasilkan mudarat pada diri sendiri kecuali jika Allah nak. Orang yang berbahagia ialah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mohon padanya. Taufik ni apa? Taufik ni Allah gerakkan kita untuk buat sesuatu. Allah gerakkan kita untuk buat sesuatu. So Allah beri taufik pada kita untuk mohon pada dia. Dan kita sangat berharap moga Allah sudi untuk terus tunjukkan kita jalan-jalan yang menuju dia. Untuk menuju dia. So, bila Allah sebut tentang ihdina, siratal mustaqim, kita nak masuk siratal mustaqim. Sirat tu apa? Sirat ni jalan. Dalam ni dia tulis lagi kategori hidayah. Panjang betul lah hidayah ni. Kita nak terus kepada jalan. Jalan yang lurus. So permintaan hidayah tu bukan suatu yang biasa tetapi merangkumi pemahaman yang menyeluruh. Bahagian ayat seterusnya memberi penekanan yang lebih spesifik. Iaitu kita minta hidayah. Apa yang kita minta adalah kepada jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Dan ini juga indicates, memberi panduan pada kita, apa yang kita minta ni bukan open-ended hidayah. Bukan terbuka, tetapi spesifik. Kita minta hidayah, tapi hidayah yang tertentu. Ada banyak panduan yang kita boleh dapat melalui pemerhatian kita dekat dunia. Tuan-puan pernah tengok ensiklopedia?
Kan ensiklopedia, dalam tu ada banyak maklumat. Ada banyak maklumat. Tapi adakah maklumat itu berguna untuk kita agar boleh terus hidup? Tidak. Kerana ensiklopedia hanya memberikan maklumat umum. Kamus ada banyak perkataan. Tapi adakah dengan menghafal kamus kita boleh lulus periksa? Tidak, kita hanya tahu perkataan. Ada banyak benda-benda trivia. Maklumat-maklumat trivia. Contoh, enjin dia ada carburetor dan dia ada induction. Dia ada piston dan dia ada crankshaft. Tapi perlu ke kita maklumat itu untuk masuk syurga? Sedangkan dia juga bentuk hidayah, maklumat, ilmu. Sebab tu Allah ajar kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang spesifik, lurus. Jalan yang tertentu, ada hala tuju. Kerana ramai orang yang dia rasa dia dapat hidayah, rupanya dia hanya sibuk tentang dunia dia. PhD sampai 8, tapi tak ada satu pun yang mengenal Tuhan. So nampak tak bahaya hidayah ni? Dia bukan certainly semua jenis petunjuk. Tidak. Tak. Kita nak petunjuk yang ada hala tuju. Yang akhirnya ke syurga. Dan hanya satu jalan saja yang Allah redha. Hanya satu. Dalam banyak-banyak jalan ni, banyak-banyak petunjuk ni, hanya satu yang Allah nak. Oh, itu sangat tricky. Dan Allah gelar jalan itu sebagai As-Siratal Mustaqim. Ada alif lam. Yang paling lurus. Jalan yang paling lurus. Dan dia sangat spesifik. Dan dia juga bermaksud jalan ini sudah well known. Semua orang tahu. Semua orang sudah maklum. So, jalan yang lurus di sini, dia bukan jalan yang umum. Dia bukan jalan yang, jalan, mana-mana jalan. Tak. Dia bukan suatu yang umum. Tetapi dia adalah pasti. Gitu. The jalan. So, ayat ini juga sebenarnya menyatakan penegasan seseorang dia tak boleh mengaku jalan yang dia ikut itu jalan yang lurus hanya dengan ikut apa yang dia faham. Rasul KH tak boleh kata, aku Rasul, inilah jalan yang lurus. Ikut pemahaman dia. Tidak. Ayah Pin tak boleh kata, aku ikut jalan yang lurus. Ikut pemahaman dia. Tidak. Katalah saya dengan bonda berbeza. Ikut bonda lah. Bonda nak ikut jalan yang lurus tu, ikutlah. Saya ada jalan yang lurus saya sendiri. Nanti kita jumpa kat ujung. No, tidak. Tu penting ihdina tu. Tunjuk kami. Kita tak boleh jalan sorang-sorang. Kita kan jalan ramai-ramai. So, benda yang diketahui umum, itu bukan takrifan individu. Dan ayat seterusnya dijelaskan lagi apa maksud jalan yang lurus tu. Dan kalimah sirat bermaksud jalan. Sirat, maksud asal dia ialah
laluan air dalam tenggorok kita ni bila kita minum. Bahasa sainsnya apa? Trakea, esophagus. Trakea yang untuk minum. Esophagus ke trakea? Kan dia satu saluran. Satu bila kita tarik nafas masuk ke paru-paru, satu lagi masuk ke perut. Dia hanya dibatasi oleh flippers je kan. Sebab tu kalau orang tersedak tu, air tu termasuk paru-paru. Ditendang balik, kita tersedak, keluar balik. So esophagus. Tu sirat. Maksud asal sirat ni esophagus. Laluan air untuk masuk ke dalam perut. Laluan air tu. So laluan itu hanya satu je. Air tu tak boleh pergi ke mana-mana. Dia hanya ikut satu lorong tu je. Dan laluan tu pasti dan semula jadi. Air tu akan turun ke bawah. Itu dari bahasa dia. So bila sebut sirat, tenangkan kita punya esophagus ni. Bila minum, dia tak akan jatuh ke bahu. Tak. Dia akan terus masuk ke perut. Pasti sampai ke perut. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, sirat ni ada sekurang-kurangnya ada 5 kriteria. Ada 5 kriteria suatu jalan itu, laluan itu boleh dipanggil sirat. Sirat adalah jalan yang spesifik kerana ada perkataan lain yang kita pernah jumpa. Contoh sabil, fi sabilillah, tariqil huda wal furqan. Tariq, sabil. Tapi kali ini Allah guna sirat. Kenapa sirat? Kerana sirat ada kriteria dia. Pertama, sirat ni mesti lurus. Lurus. Kalau dia tak lurus, dia bukan sirat. Tegak. Lurus. Tegak. Kedua, dia mesti ada penghujung sampai pada tujuan. Dia lurus sampai ke hujung. Yang ketiga, jalan itu adalah jalan yang paling dekat. Jalan yang luruslah jalan yang paling dekat. Sebab dia tak belok ke mana-mana. Kalau kita nak daripada point A ke point B, jalannya melingkau macam ulau, berbanding dengan jalan yang lurus point A ke point B, yang lurus itu yang dekat. So berapa dah? 3. Pertama dia lurus sampai kepada tujuan paling dekat. Yang keempat, jalan itu luas. Boleh dilalui, selesa untuk dilalui. Luas. Lurus sampai pada tujuan paling dekat, luas. Dan jalan itu spesifik. Destinasi yang dia nak pergi itu spesifik. Kerana ada alif lam. As-sirat. Dan Suratul An'am ayat 153, Allah pernah bagi tahu tentang anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang betul dan lurus.
maka hendaklah kamu mengikutnya. Dan jangan kamu mengikut jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari Allah. Dalam ayat ni, Allah ada guna jalan selain dari jalan yang lurus. Perkataan yang digunakan ialah subul. Jamak kepada sabil. Dan Allah guna perkataan sirat dalam ayat yang sama. Dan jalan yang lurus selalu saja Allah guna bentuk singular, mufrad. Tapi jalan yang lain boleh jadi banyak. Allah guna subul. Sebab jalan yang salah banyak, tetapi jalan yang lurus hanya satu. Gitu. So tadi apa 5? Lurus, sampai penghujung, paling dekat, luas dan spesifik. Tuan-puan, cara kita hidup ni perlu jelas, tegak dan lurus. Dia bukannya bentuk falsafah yang menerawang ke sana kemari, yang tak faham apa dia punya gist dan inti. Satu ayat Quran berbeza dengan ilmu falsafah. Falsafah ni menerawang, bincang tentang bukit di sebalik, benda di sebalik bukit, benda tak nampak, abstrak. Quran tidak abstrak. Dia lurus. Sampai dan paling dekat, paling senang nak faham. Dan setiap ayat Quran kita baca sangat luas. Dimensi yang kita boleh lihat dalam setiap ayat tu sangat banyak. Dan dia spesifik untuk mengenal Tuhan. Tu sirat yang Allah bentang. So rupanya setiap ayat yang kita jumpa selepas daripada ini, selain daripada surah Fatihah, setiap ayat itulah bentuk jalur-jalur sirat yang Allah sedang bentangkan buat kita. Setiap ayat tu lurus sampai ke penghujung, jalan yang paling dekat, luas dan spesifik. Hebat tuan-puan. Itu yang bila disebut Fatihah adalah surah pembuka kepada Al-Quran. Dalam surah inilah Allah jelaskan baki 113 surah yang lain. Luar biasa. Luar biasa. Okey. Ada lagi beberapa ciri tentang as-sirat ni. Jalan yang lurus ni. Jalan yang lurus ni, dia tidak berubah. Sama je. Sama je. Terutamanya, jalan yang sama pernah dilalui oleh para Nabi dan Rasul. Jalan yang sama. Tuan-puan, semalam kot, saya punya abang ipar, dia share satu video dekat India. Shah Rukh Khan buat appearance dekat public. Dia jadi waiter, orang tengah jogging, dia tiba-tiba datang dekat, jogging sama-sama. Kemudian pergi pusat beli belah, orang tengah beli-beli, dia lalu dekat tempat tu. So video tu nampak macam sweet sangat. Kan orang India bila tengok Shah Rukh Khan ni, dia anggap macam, oh inilah dewa dia. Pelakon terkenal kot, macam kita lah nampak artis Korea kan. So dalam video tu, bila dipaparkan macam tu, riak muka. Kenapa video tu dibuat? Sebab nak tengok apa reaksi awam bila Shah Rukh Khan appear. Tapi bila saya tengok video tu, refleksi saya berbeza tuan-puan. Saya membayangkan begini.
kita dah masuk syurga. Antara aktiviti yang kita nak buat ialah apa? Mungkin berjoging, kan, berjalan dekat taman syurga kita. Berjoging, berlari-lari anak. Bayangkan tengah-tengah berjoging, ada insan yang kita sayang dan rindu, tiba-tiba jogging bersama. Siapa? Nabi SAW. Apa reaksi kita waktu tu? Kan tengah-tengah kita seronok duduk dengan family, makan-makan dekat syurga, tengah bermain-main. Tiba-tiba muncul Nabi SAW dalam kelompok kita tu. Apa yang kita rasa? Kan? Dan kita sekarang ni hidup dan sedang nak lalui jalan yang sama yang Nabi pernah lalu. Katalah kita tahu yang Nabi sering berjalan dekat lorong tu. Takkan kita tak berusaha untuk lalu lorong tu, mana tahu boleh jumpa dengan Nabi. Kan? Itu sirat tu. Sirat yang Allah bina khusus untuk dilalui oleh mereka-mereka yang berjaya. Dan sekarang Allah tawarkan pada kita, kau nak tak lalu jalan ni? Jalan yang mungkin kau boleh jumpa dengan orang-orang tu sebab orang lalu jalan yang sama, masuk pintu yang sama. Sebab tu kita minta sungguh-sungguh ni, inilah tunjuk kami Allah. Jalan yang Nabi pernah buat, Nabi pernah lalu. So, rasa ni, rindu ni tak tertahan. Rindu nak jumpa dengan Nabi, nak cakap dengan dia, nak dengar kalam dia. Tapi dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat tu Allah tak ubah. Syariat mungkin berubah, tapi sirat Allah tak ubah. Jalan yang sama. Tidak pernah bertukar ilmu tauhid sejak zaman Nabi Adam sampai ke hari akhirat. Allah tidak pernah sembah Tuhan yang lain, hanya Dia. Itu ciri yang pertama. Tambahan. Yang kedua, jalan ini bukan sahaja lurus, tetapi dia tidak rosak. Dia tidak berlopak. Dia tidak berliku. Sangat mudah dilalui. Sangat mudah dilalui. Kenapa mudah? Kerana jalan itu sudah tersedia. Jalan itu sudah tersedia. Apa beza kalau kita lalu highway dengan kita lalu off-road? Jalan yang bukan jalan. Off-road, kita perlu tebas, tebang pokok, kan, ratakan tanah, tidak beralun. Itu off-road. Tapi kalau highway, tak perlu buat itu semua, tinggal jalan. So, jalan ini sudah tersedia kerana para Nabi dan Rasul pernah lalui jalan yang sama. Telah tersedia dan kita boleh jalan dengan selamat. Dengan selamat. Dan bila dia tadi lurus, paling dekat, kita hanya guna usaha yang sedikit untuk lalui jalan ni. Buktinya macam mana? Nak hidup berkeluarga, ada tak peraturannya?
Ada. Siapa yang cipta peraturan hidup berkeluarga? Allah. Ada perlu kita susah payah nak fikirkan macam mana nak hidup berkeluarga ni? Datangkan undang-undang, perlu digubal, perlu dapatkan 2/3 keputusan ahli parlimen. Tak. Keputusan meletakkan hukum riba. Ada kita perlu susah payah untuk bawa peruntukan itu dan peruntukan ini, masukkan dalam undang-undang? Tak. Allah sediakan. Cara untuk faraid. Tuan-puan, kalau Allah tidak letak undang-undang faraid, cara nak bahagikan harta, saya tak tahu macam mana bentuk pembahagian harta yang benar-benar tepat. Dahsyat tuan-puan. So faraid tu antara undang-undang yang sangat memudahkan. Kerana hidup kita ini penuh dengan pertembungan. Pertembungan antara lelaki dan wanita. Kan? Kalau nak buat nak buat uji kaji, tuan-puan boleh cuba pada anak-anak. Mak cakap lain, bapa cakap lain. Tanya anak, korang nak ikut yang mana? Mak cakap lain, bapa cakap lain. Korang nak ikut yang mana? Kau tak nak ikut cakap mak derhaka, kau tak ikut cakap bapa, kau siap? Mumet. Penuh dengan pertembungan antara lelaki dan isteri. Lelaki dan perempuan. Suami dan isteri. Pertembungan antara pekerja dan majikan. Pertembungan antara kerajaan dan rakyat. Penuh dengan pertembungan. Lalu bila ada pertembungan pendapat, apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya ialah bila kamu bertembung, farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu bertembung, rujuk pada Allah dan Rasul. Allah bagi jalan tengah. Hebat, tuan-puan, hebat. So, ihdinas siratal mustaqim, dia bukannya permintaan yang kecil, tapi dia besar. Dan kita 1 jam ni baru masuk sirat. Belum mustaqim lagi. Belum mustaqim. So, insyaAllah besok malam kita masuk ke mustaqim. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana bersama pada pagi ini. Dan moga-moga dengan kita mendalami suratul Fatihah, dapat sesuatu yang bermakna dan benda yang kita tak faham, kita tak kenal weightage dan nilainya. Kalau kita tengok berjalan-jalan, tiba-tiba tersepak batu, kan batu tu bersinar-sinar ataupun malap, gelap begitu. Kalau kita tak tahu nilai batu tu, kita tak akan hargai. Tapi tak kalau kita tersepak dan tengok batu tu bersinar-sinar, lalu kita bawa kepada tukang yang pakar dan mahir, tukang itu meletakkan nilai tertentu pada batu tu, barulah kita menghargai. Kita baca suratul Fatihah hari-hari, seolah-olah kita lalu jalan yang sama hari-hari. Tapi pada hari ini, dalam minggu ini, dalam bulan ini, bila kita lalui jalan tu, kita lalui bersama dengan orang yang tahu apa yang ada dekat jalan tu. Maka kita bukan berjalan laju, tapi kita berjalan satu tapak ke satu tapak.
Dan setiap satu tapak kita tengok dekat keliling. Oh ini, oh ada bangunan tu. Oh ada 7E lah kat sini. Loh, ada kedai RM2, tak perasan. Ui, ada pokok besar. Ui, ada taman. Gitu. Kita lalui satu persatu. Barulah akhirnya kita jadi tak pelik. Kenapa imam-imam Masjidil Haram, Syuraim dahulu, tak kala bila dia baca surah ini, begitu meruntun jiwanya, menangis semahunya dalam surah ni. Wow, dahsyat tuan-puan. Surah ni dahsyat. Dan moga-moga dengan kita baca suratul Fatihah, Allah buka pintu hati kita untuk terima hidayah. Dan hidayah yang kita nak adalah hidayah yang lurus agar dapat sampai ke syurga. Barakallahu li walakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ustaz nak buka soalan ke? Boleh? Silakan kalau ada yang nak bertanya. Rasa tak puas hati. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Subhanallah. Alhamdulillah Allah buat kita rasa macam menghargai yang banyaknya cara yang Allah dah tunjuk. Tinggal nak ikut, tinggal buat. Tapi kita dapat lihat ramai sangat yang rasa sangat susah nak buat. Kenapa mereka macam tu? Macam mana nak bantu mereka untuk dapat lihat cara kita lihat? Kita boleh bahagi macam ni, Puan. Katalah kita ada 3 orang anak. Saya ada 3 orang anak. Kita kenal anak kita 3-3 orang ni. Yang sulung minat masak, yang kedua tu minat kemas, yang ketiga tu minat nak tengok je kakak-kakak dia. Dia tak buat apa-apa pun, dia tengok je. Kalau kakak tu pergi masak, dia suka nebuk-nebuk, suka masak. Kalau yang ni kemas, dia pula tukang buat sepah. So ketiga-tiga anak tu berbeza. Boleh jadi ketika kita melihat surah Fatihah dari sudut nak tengok satu-satu perkataan, dan ada pihak lain, ada orang lain yang kita rasa dia tak nampak keindahan surah Fatihah seperti mana yang kita nampak. Mungkin orang itu terkesan kalau surah ini didatangkan dalam bentuk persembahan yang berbeza. Dibawa ke pantai, dibawa ke taman, dibawa naik bukit, lihat sendiri apa yang berlaku, kaitkan dengan ayat-ayat ni. Mungkin bentuk pembelajaran berbeza. Sebab setiap manusia, kadar penerimaan dia berbeza-beza. Kita ada visual, kita ada auditory, kita ada kinestetik. So, apa yang kita lalui ni, saya cuba sampaikan dalam bentuk visual dan auditory. Kinestetik kan bentuk sentuhan, bawa jalan-jalan, tarik tangan dia, tunjukkan kita care, tunjukkan kita sayang. Barulah sedikit sebanyak ada pintu-pintu penerimaan yang akan terbuka. Sekarang ni pula selain daripada ketiga tu, visual, audio dan kinestetik, dia ada digital. Ada orang yang suka tengok persembahan bentuk video pendek, baru dia trigger. Itulah kita boleh lihat cara pembelajaran itu dipersembahkan melalui media sosial. Facebook cara dia lain. YouTube ada cara tersendiri. Instagram lain. Twitter lain. TikTok lain. Dan kesemua ni ada peminat. Kesemua ni ada peminat. Dan peminat tu dia selesa dengan apa yang dia lalui. Dan Quran seharusnya dipersembahkan semacam itu.
barulah orang yang kita rasa tak berminat ni terbuka pintu hati dia untuk wow, hebatlah. Gitu. So kalau kita dah ada bentuk semacam itu, bentuk kita sedar ayat ni begini, indah, menarik, why not kita cuba gubah. Kita cuba gubah, buat gubahan macam bunga tu, daripada kertas dia jadi bunga. Kita cuba gubah kepada sesuatu yang orang lain boleh dapat manfaat. Mungkin kalau kita pandai bercerita, kita bercerita. Kalau kita pandai menulis, kita tulis. Kalau kita pandai buat video, kita buat video. Hasil daripada apa yang kita faham melalui Quran. Gitu. Baik, menarik Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya sikit Ustaz, mungkin tak berkaitan dengan surah Al-Fatihah, tapi tetap terkandung dengan apa yang ada dalam surah Fatihah lah. Macam Ustaz selalu cakap, kita kena yang pertama sekali, matlamat utama kita kena dapat redha Allah Ta'ala kan Ustaz. Itu tingkat keimanan kita yang atas sekali. Selain daripada syurga dan nikmat dunia yang kita minta daripada Allah Ta'ala. Ustaz, kita kan dalam untuk kita menuju mendapat redha Allah, kita dalam masa yang sama kita kena jaga hubungan kita sesama manusia dan juga sesama makhluk. Bila saya fikirkan, macam Allah kata untuk mendapat, contoh dalam hubungan suami isteri, untuk mendapat redha Allah, isteri kena mendapat redha suami dahulu. Dan anak pula, bila hubungan anak dengan ibu, bila tak mendapat redha Allah Ta'ala, kena mendapat redha ibu dahulu. Begitulah, macam kita nak dapat redha Allah pun, kita kena mendapat redha hamba Allah yang lain maksudnya. Bermakna bila kita fikirkan, untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, sama pentingnya kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Macam tu Ustaz. Okay. Tentang redha ni, dia ada sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Dia ada sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Kalau kita buat blanket statement, untuk dapat redha Allah, kena dapat redha ibu. So, redha ibu, redha mak bapak, tertakluk kepada redha Allah dengan syarat mak bapak buat sesuatu yang Allah redha. Anak kena patuh mak bapak dengan syarat mak bapak buat sesuatu yang berada dalam ruang lingkup syariah. Buat sesuatu yang Allah redha. Jika mak bapak buat maksiat, ulama berpendapat anak ada pilihan. Kalau mak bapak buat derhaka pada Allah, anak kena ikut ke? Tak. La ta'atan li makhluqin fi maksiatil khaliq. Isteri kena ikut cakap suami. Suami tak solat. Macam mana? So, konsep redha ni, dia tak boleh blanket. Kena ikut cakap suami, sebab nak dapat redha Allah, kena ikut cakap suami. Apa suami cakap, kena ikut. No. Dia kena berdasarkan ruang lingkup. Kalau Allah redha, ya kita patuh pada dia. Tapi bila dia buat sesuatu, kita tak boleh, kita tak boleh taat, tetapi kena layan dengan baik. Mak bapak yang buat maksiat, anak tak boleh taat. Maksud taat tak boleh ikut apa yang mak bapak buat. Tapi anak tetap kena layan dengan baik. Kena beradab dengan baik, kena berakhlak dengan baik. Kita layan mak bapak yang buat maksiat dengan baik tu,
Bukan kerana mak bapak tu, tapi kerana Allah suruh. Kerana Allah suruh. Dan Allah tahu siapa yang Allah redha dan siapa yang Allah tak redha. Lazimnya bagi suami yang tak bertanggungjawab, dia guna alasan ni. Kau tak ikut cakap aku tak redha, kau tak masuk syurga tau. Main ugut pula macam syurga tu dia punya. Dan ramai pula isteri-isteri yang terikat dengan benda ni. Lalu dia tak boleh nak buat apa. Dia stuck. Kena ikut cakap suami. Kena buat apa yang suami suruh. Sedangkan kadang-kala apa yang suami suruh itu buat maksiat pula dengan Allah. Kau kena buka tudung. Aku nak engkau nampak cantik je. Mana boleh? Tak boleh. Tapi ada kes. Kerana dia nak memenangi hati suami, dia sanggup buka tudung. Takut kena cerai, takut tak dapat perhatian suami. Dan bila dia buat begitu, Allah akan uji ketaatan dia. Taat pada Allah atau taat pada suami. Dan selamanya, jika dia belum berjaya dengan ujian ketaatan tu, Allah keep on uji dia. Daripada satu suami ke satu suami yang lain, kepada orang lain, kepada anak pula lepas tu, kepada yang ini. Allah nak uji ketaatan dia. Kau betul taat pada Allah ke atau kau taat pada makhluk? Allah akan uji sampailah dia sedar, wow, aku perlu taat pada Allah, bukan pada makhluk. Tu tengok kasih sayang Allah. Allah tetap uji dan bagi ujian, dan bagi ujian, dan bagi ujian. Sampailah bila dia benar gagal ujian tu, that's it. Kau dah tak ada harapan. Tapi gagal ujian pertama bukan bermaksud gagal ujian kedua. Kita akan keep diuji. Mungkin ujian yang sama. Ujian harta, ujian anak. Allah nak tengok kita ke mana. Kalau anak kita sakit, kita punya dunia seolah-olah tunggang terbalik, sembahyang pun tak sebab nak nguruskan anak. Oh, gitu ke engkau dengan, aku bagi engkau anak, engkau lebih tumpukan anak daripada aku. So, ujian demi ujian mungkin berulang sebab Allah nak tengok kita lulus atau kita separa lulus ke. Ujian tu pun bukan blanket, engkau dapat A, engkau dapat B. Tak. Dia adalah bentuk-bentuk ni, hanya Allah yang tahu. Kalau suami buat maksiat, boleh turut cakap suami tak? Cakap dia yang apa? Kalau cakap dia suruh kita sembahyang, wajiblah ikut. Minta buat air, silakan. Tapi kalau suami kata, yang abang berhutang lah yang. Abang hutang dengan member abang ni. Tapi dia kata tak payahlah, tak payah bayar separuh. Yang penting abang bagi pinjam ayang pada dia. Dia lacurkan isteri dia. Boleh turut cakap suami tak? Pernah berlaku dekat Putrajaya. Tapi kalau tak ikut cakap suami, kena cerai. Tak ikut cakap suami, nanti derhaka. Sikit je yang. Dia pegang-pegang je. Dahsyat tuan-puan. Manusia bila dia terima tekanan ujian semacam tu berat. Terutamanya melibatkan pendapatan, wang. Dahsyat. Dan ada isteri yang taat.
taat. Taat. Satu anak-anak lelaki, tuan-puan, tolong ajar dia bagaimana nak berkasih sayang. Saya baru lalui surah Yusuf pagi tadi. Tentang bagaimana Yusuf ajar tentang cinta tu. Tentang cinta. Tindak tanduk dia nak meruntuhkan dinding abang-abang dia. Sebab jika kita gagal bentuk anak lelaki untuk berkasih sayang, dia akan membesar dengan tak tahu kasih sayang tu bagaimana. Akhirnya, dia akan terbawa-bawa untuk guna kuasa veto. Aku ada kuasa talak. Kau nak ikut tak? Kalau tak, aku talak. Kau nak ikut tak? Redha kau bawah tapak kaki aku tahu. Nabi pernah suruh, kalau bukan kerana manusia tak boleh sembah manusia yang lain, aku suruh isteri sembah suami, sujud pada suami. Itu level lelaki dan suami dan isteri. Nabi kata kalau bukan kerana Allah tak nak seorang manusia sujud pada suami yang pada manusia yang lain, isteri tu perlu sujud pada suami. Dia akan guna modal tu. Kuasa veto tu. Kadang mak bapak pun guna modal yang sama kalau anak tak nak ikut cakap. Jangan derhaka tau. Ui, seronok-seronok dia guna kuasa veto macam tu. Sedangkan selama ini Allah beri dia peluang dan peluang dan peluang. Allah tak pernah guna kuasa veto Allah. Aku azab lah kau sekarang. Kita tak pernah sedar, tuan-puan. Kita pantang dapat kuasa sikit. Ui. Lepas tu kita kutuk pemimpin-pemimpin kita, salah guna kuasa lah, itulah, inilah. Sedangkan kita dalam rumah tangga kita pun, haywire, kacau bilau. Baru dapat kuasa sikit. Dapat kuasa seorang ayah. Anak, perlu pandang tinggi. Engkau tak tengok aku dengan hormat, aku sebat. Banyak yang perlu kita perbaiki, banyak yang perlu kita belajar. Di mana pun kita punya topi, kita jadi anak ke, kita jadi mak bapak ke, kita jadi suami ke, kita jadi isteri ke, Allah. Banyak. Menjawab ke soalan tu? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, ada soalan daripada Intan Al-Jafri dekat chat tu. Ustaz ada jumpa Imam Syari hari tu kan? Ada apa-apa pesanan tak daripada beliau? Okey, dia tak pesan, cuma saya buat refleksi tentang Imam Mishari. Dia ni qari dari Kuwait, bacaannya sedap dan merdu. Dia pergi ke luar negara, pergi ke sana kemari, dalam Malaysia saja dia pergi ke masjid-masjid utama untuk jadi imam sembahyang. Saya perhatikan satu benda, tuan-puan. Dengan hanya baca Quran, dengan baik, sebutan yang baik, lagu yang indah, Allah muliakan dia. Dan saya perhati, Allah muliakan dia hanya dengan dia buka mulut baca Quran. Dia tak ceramah, dia tak pidato, dia tak perlu cari point. Dia buka, dia baca je. Dan orang berpusu-pusu nak ambil gambar, nak ambil video, senyap.
Tuan-puan, kita bercakap depan anak-anak, anak-anak tak diam. Diorang main, diorang bising, lari-lari. Cakap dengan maknya, mak ni cakap lagi banyak dari kita. Tapi Mishari, bila dia buka mulut, dia baca Quran, orang lain tergamam. Kalau begitulah cara Allah boleh muliakan manusia di dunia, apatah lagi dekat syurga nanti. Kita boleh gambarkan mungkin, termasuk saja dalam syurga, dan Allah persembahkan pada kita, perdengarkan pada kita bacaan dari qari-qari terhebat sepanjang zaman. Bukan hanya Mishari, tapi ramai lagi bacaan yang merdu, yang hebat baca Quran, dan kita paling nak dengar Nabi SAW baca Quran untuk kita. Nama dia Rashid. Mishari Rashid Al-Afasi. Mishari Rashid Al-Afasi. Orang Kuwait. Banyak-banyak bacaan tu kita nak dengar Nabi SAW baca Quran. Kita juga nak dengar Nabi Daud baca Zabur. Yang burung turut menyanyi, yang alam seolah-olah terhenti. Begitu. Kan? Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nak tanya tapi segan lah pula. Bila dengar Ustaz cakap macam ni kan, memang nangis lah, menangis, guling-guling nangis lah. Ngaji Quran nangis, doa nangis. Tapi tu sementara. Sekejap lagi buatlah perangai asal balik semula tu lupa. Itu normal ke Ustaz? Assalamualaikum. Normal tuan. Normal puan, saya pun macam tu, normal. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia siapalah, saya lupa nama dia. Dia nangis sangat teruk depan rumah dia. Datang Abu Bakar, tanya dia, apa pasal kau nangis? Dia pun kata, aku kalau depan Nabi, aku nampak syurga. Aku terbayang neraka. Tapi bila aku balik rumah, jumpa dengan anak bini aku lupa semua tu. Abu Bakar, bila dia dengar, Abu Bakar nangis. Aku pun macam tu. Sebab perkataan yang keluar daripada mulut orang tu ialah, adakah aku munafik? Abu Bakar yang sebelum ni tak perasan benda tu, dia dengar confession daripada sahabat ni, dia nangis. Dia nangis. Join sama-sama nangis, lagi teruk, nangis. Lepas tu bila dah reda, jom kita tanya Nabi, macam mana nak buat. So kedua-dua pergi jumpa dengan Nabi. Bila dua-dua jumpa dengan Nabi, Nabi punya respon ialah, benda tu normal. Yang abnormal ialah, kita tak ingat lain dah. Hanya ingat Tuhan. Terus tinggalkan dunia. Itu abnormal. Kerana kita hidup, keliling kita ni dunia. Maka hati kita tetap juga tertarik dengan dunia tu. Tapi from time to time, kita dapatkan peringatan. Itu guna peringatan tu, zikir. Quran ni maksudnya peringatan lah. Kita dapatkan peringatan, hati kita kembali tenang, kembali lembut. Kemudian kita keluar daripada ruang tu,
Kembali pada dunia kita happy-happy, gelak-gelak. Tapi ada masanya kita kembali tunduk, taat pada Tuhan. Begitulah berulang kali. Dan in between, Allah selitkan ujian yang ini. Kau betul ingat tak? Uji lagi yang ini. Kau betul ingat tak? Gitu. So, adakah peringatan tu berbekas ketika kita terima ujian? Saya Allahu dari Akbar. dulu, tuan-puan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya daripada dulu, saya tak pernah dapat hafal lirik lagu dengan sempurna. Tak ada satu lagu yang saya cuba hafal, tak dapat hafal dia lirik tu. Kecuali lagu Negaraku dengan lagu Sabah. Sabah tanah airku. Kalau jenis lagu yang lain tak ingat. Kalau lagu lama-lama tu, lagu rock kapak tu, ada boleh ikut, tapi lirik cacah merebah lah. Lirik buat sendiri. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, apa lagi lepas tu? Memang tak ingat, memang tak tahu. Kadang lirik buat sendiri. Dulu memanglah waktu muda-muda dulu, saya suka dengar lagu Metallica. Sampai tulis dia punya lirik tu. Sambil hafal Quran, sambil dengar Metallica. Sekarang ni, bila suruh baca balik, nyanyi balik, tak ingat dah. Tak ingat apa liriknya tu. Kadang bila masuk kereta, ya kita mungkin anak-anak nak dengar muzik, bukalah muzik. Tapi dia tidak melekat. Kita elak supaya dia nak kita bermain-main dekat minda, itu tak nak. Enter Sandman, Holier Than Thou, Unforgiven, ada Unforgiven 2. Gitu. So, bukan tak boleh dengan dunia, benda tu normal sebab memang kita hidup dekat dunia. Tapi from time to time, kita sendiri ada masa me time kita kan? Ada masa bersendiri dan waktu itulah kita isi untuk mengingat Tuhan, mengingat Allah. Luar biasa tuan-puan, luar biasa. Boleh juga tuan-puan cuba macam ni. Bagi siapa yang biasa travelling, kan pergi kerja travel, kemudian jam, hadap jam. Cuba biasakan, selain daripada kita baca ayat-ayat Quran yang biasa kita baca waktu driving, cuba kita buat solawat. Okay? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solawat je, tak pun solawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cuba solawat. Tapi waktu solawat tu bukan hanya lip service, bukan hanya sebut. Okay? Bukan hanya sebut. Tapi kita benar-benar kenangkan Nabi. Saya pernah buat waktu tu memang tertanya-tanya macam mana nak dapat cinta tu, nak rasa cinta tu. Nak rasa. Kan? Kita pernah bercinta, so kita tahulah bentuk rindu cinta ni. Dapat tengok dia punya atap rumah pun rasa dah selesa dah, rasa puas. Tapi nak rasa rindu dan cinta Nabi ni. Kita pernah rasa rindu dan cinta dan benda tu sakit. Bila tak dapat tengok gambar ke, tak dapat apa, tahu rasa sakitnya tu. Tapi kita tak pernah rasa sakit cinta dan rindu Nabi macam tu. Saya pernah tertanya-tanya dan nak tahu macam mana. Lalu orang kata, kena banyak salawat baru rasa cinta. Dan saya cuba salawat. Travel Putrajaya ke Melaka. Sekali, patah balik 2 kali, kali ketiga, kali keempat. Adalah beberapa kali ulang alik dan saya cuba baca selawat.
Dan ada satu ketika sedang baca salawat, saya start baca salawat, bertolak dari Putrajaya, saya nangis sampai Melaka. Dalam hati ni tak rasa apa-apa, tapi air mata ni keluar menjejeh. Dia bukan nangis kita, nangis sedih, tak. Kita baca salawat tu keluar air mata, keluar. Daripada Putrajaya sampai Melaka. Tuan-puan, berapa lama kita boleh nangis? Seminit, 2 minit. Ni Melaka Putrajaya, sejam. Dan kali itulah, sekali seumur hidup tu, saya rasa, oh, lain macam lah. Lain macam rasa cinta dan rindu pada Nabi tu. Ya, dia punya rindu tu, oi. Kita kalau rindu manusia, dia punya rindu tu sakit. Dan dalam pada kita rindu Nabi, rindu yang tak tertahan ni, rindu yang tak tertahan, kita punya, bila kita rindu, kita punya jantung ni macam ditekan-tekan kan. Tuan-puan, rindu yang tak tertahan pada Nabi, Allah masih lagi protect jantung kita dari meletup dan meletus. Sayangnya Allah pada kita. Sahabat Nabi bila rindu pada Nabi sampai pengsan. Sebab ni, jantung. Ui, lain. So waktu jam, cuba salawat. Ingat Nabi. Oi, lain. Sejarah Bilal dulu. Lain. So, kita kena ada me time. Macam Puan Sofia kata tadi, waktu berkuliah memang rasa, tapi bila dah habis, kembali pada keluarga, itu normal. Tapi kita boleh didik untuk adakan me time. Petang-petang ke, awal pagi ke, waktu driving ke, kita cuba. Tutup radio, tak payah bawa laju-laju, tunggukan perhatian, ucapkan salawat. Salawat. Wherever I may roam. Wah, hebat. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz. Masya Allah. InsyaAllah, sungguh Ustaz. Kalau hayatikan. Okey, tak ada apa soalan lagi. Kita tutup majlis Ustaz. Saya pernah tak boleh nak cakap Ustaz. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mulakanlah setiap doa kita dengan pujian kepada Allah. Mohon pertolongan daripada Allah dalam setiap perbuatan, setiap perkara yang kita lakukan disertai dengan nama Allah. Rasulullah lalui jalan ini, iaitu jalan yang lurus. Moga jalan-jalan yang kita lalui adalah jalan yang lurus dan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Ustaz terangkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, berbekas di hati kita. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita semua. Moga bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Rindu sangat ya Allah. Terima kasih kepada tim Gemma Nur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sebelum untuk majlis, izinkan saya membuat sedikit ibahan Ustaz. Kuliah hari ini pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Arif Dato' Abbas bin Nordin bab hibah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Dengan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita Ustaz. Semoga sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.